kuasa serta-merta tindakan diambil terhadap mereka yang gagal patuhi SOP PKPB. Keputusan kebenaran solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid dijangka diketahui Khamis ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurul Hidayah Nawai dalam Berita Wilayah edisi Selasa 12 Mei 2020. Bersaudara, kita mulakan dengan perkembangan berikut. Berkuat kuasa serta-merta Polis Diraja Malaysia PDRM bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ini bermakna tiada lagi nasihat atau amaran terhadap kumpulan berkenaan. Pasukan Pematuhan telah membuat keputusan dibuat dalam mesyuarat yang bersetuju untuk menamatkan fasa nasihat pematuhan SOP PKPB. Bagi mana-mana individu yang ingkar, mereka berdepan tindakan mengikut Akta 342. Banyak kes yang melibatkan ketidakpatuhan sewaktu pemeriksaan dilakukan. Tetapi seperti yang saya sebutkan, bahawa setakat hari ini di fasa ini pihak PDRM hanya memberikan nasihat dan amaran. Oleh itu, di dalam mesyuarat pada pagi tadi, kita telah memutuskan bahawa fasa nasihat dan amaran berakhir. Oleh itu, pihak PDRM diberikan kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan dan SOP di bawah PKPB ini. Bercakap dalam sidang media harian di Putrajaya, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai PDRM telah membuat 53,250 pemeriksaan semalam. Pemeriksaan melibatkan pasaraya, restoran, kilang, bank, terminal pengangkutan, kenderaan persendirian, pasar awam, tempat ibadah dan tapak binaan. Atau 6 bulan penjara. Datuk Seri Ismail Sabri turut tidak menolak kemungkinan untuk melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP jika tahap pematuhan peraturan dan prosedur operasi standard SOP masih rendah. Jelasnya terdapat segelintir masyarakat yang mengambil kesempatan PKPB dengan keluar beramai-ramai termasuk membawa anak kecil ke pasaraya. Semalam saya mendapat viral yang menunjukkan kesesakan di warung-warung di Kampung Pandan. Saya ingatkan itu fake. Jadi saya menghubungi Ketua Polis Negara, Tan Sri Ketua Polis Negara. Suruh cek sama ada itu fake atau tidak. Rupa-rupanya benar. Berita benar, bukan berita palsu. Saya nak tekankan di sini bahawa saya dah sebutkan tadi, Undang-Undang 342, Akta 342 masih berkuat kuasa. Itu satu. Dan yang keduanya, apabila kita melonggarkan, kita mahu rakyat kita patuh kepada setiap peraturan yang dikeluarkan. Kerana bimbang akan berlaku kes-kes baru yang mungkin akan meningkatkan lagi jumlah COVID positif ini. Jadi saya ingin memberikan peringatan bahawa PKPB bukan boleh kekal terus sebagai PKPB, mungkin ianya boleh diperketatkan semula. Ini tertakluk kepada kepatuhan daripada rakyat yang kini menikmati sedikit kelonggaran. Kalau berlaku banyak ketidakpatuhan, bukan perkara yang mustahil. Akhirnya PKP seperti PKP 1, PKP 2,
PKP 3 diperkenalkan semula. Susulan seorang kaki tangan sebuah jabatan di Wisma Negeri Seremban dikesan positif COVID-19, pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan telah mengambil langkah segera dengan menutup operasi jabatan tersebut selama 2 hari bagi melaksana kerja-kerja pembersihan serta nyahkuman. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun bagaimanapun berkata, kaki tangan lain di Wisma Negeri tidak perlu menjalankan ujian saringan berikutan mereka tidak mempunyai kontak rapat dengan kaki tangan yang disahkan positif tersebut. Dia tak perlu sebab dia tak ada close contact. Ya, sebab dia hadir di pejabat hanya sekejap je. Menurut Datuk Seri Aminuddin, operasi jabatan lain di Wisma Negeri berjalan seperti biasa berdasarkan pekeliling Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus Bilangan 3 tahun 2020. Sarawak tidak membenarkan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika beroperasi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menegaskan arahan berkenaan berkuat kuasa sehingga terdapat kelonggaran diberikan kepada pembukaan institusi pendidikan awal kanak-kanak. Kita khawatir pada hari ini sebab ibu bapa sudah ada di kalangan ibu bapa sudah turun kerja dan mereka minta supaya taska atau tadika dibuka untuk taska terutama sekali untuk membolehkan mereka menempatkan anak mereka di taska apabila mereka bekerja. Jadi saya ingin ingatkan hari ini, pagi ini, bahawa taska dan tadika masih tidak dibenarkan untuk beroperasi. Menyatakan demikian dalam sidang media di Kuching, Datuk Seri Fatimah turut menjelaskan kerajaan negeri telah meluluskan untuk melonggarkan penggunaan geran tahunan khas berjumlah RM5,000 bagi setiap institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berdaftar di negeri ini. Geran berkenaan boleh dipohon untuk membiayai sewa atau gaji guru dan kaki tangan selain untuk pembelian barangan serta keperluan pembersihan, sanitasi juga persediaan lain bagi memenuhi prosedur operasi standard SOP pasca COVID-19. Tahun lepas, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM16 juta untuk geran tahunan khas bagi membantu 3,188 pengusaha taska dan tadika berdaftar di seluruh Sarawak. Hari ketiga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Pasar Jalan Osman Petaling Jaya, Selangor menyaksikan setakat semalam 1,400 penduduk telah menjalankan saringan COVID-19 melibatkan 3 zon. Syamimi Syaripan dalam laporan menyebut saringan yang dibuat merangkumi 1,020 penduduk tempatan dan 376 warga asing. Pemeriksaan dari rumah ke rumah turut dijalankan pihak berkuasa. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Izani Muhammad Faizal menjelaskan terdapat sebilangan penghuni yang masih belum menjalani saringan. Hari ini, pagi ini, kita telah mulakan pemeriksaan rumah di mana kita percayai ada orang tapi tidak hadir untuk buat saringan. Jadi kita dah identify 20 buah rumah di zon C dan saya telah deploy 2 tim untuk pergi membuat pemeriksaan. Hasil pemeriksaan 16 buah rumah memang betul-betul kosong. Maknanya tak ada penghuni. Dan 4 buah rumah lagi ada penghuni. 3 rumah dah datang buat saringan. 1 rumah warga negara asing tidak datang buat saringan. Bagi mengawasi kawasan sekitar, pihaknya turut melakukan tinjauan menggunakan drone. Beliau turut menjelaskan bekalan makanan asas telah disalurkan kepada 399 keluarga.
Pelaksanaan PKPD di Petaling Jaya ini melibatkan kawasan berkeluasan 34 hektar, merangkumi 2,600 penduduk tempatan dan juga warga asing. Semestinya Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Majlis Perbandaran Petaling Jaya telah pun membangunkan 3 pusat saringan COVID-19 di 3 zon iaitu zon A, B dan C. Dan sejak awal pagi tadi juga bantuan makanan telah pun diberikan kepada semua penduduk di sini dan ia bagi memastikan tiada isu bekalan makanan putus sepanjang tempoh PKPD dilaksana. Syamimi Saripan, RTM. Pasukan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial MHPSS Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS telah memberikan intervensi kepada 14,749 individu sehingga semalam. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata, langkah itu bagi memastikan individu yang terkesan dengan COVID-19 memiliki tahap kesihatan mental yang baik. Tambah beliau, 11,186 panggilan telah dibuat dan didaftarkan dalam aplikasi WhatsApp bagi memudahkan perkongsian infografik dari semasa ke semasa. Manakala seramai 9,228 individu telah diberikan psikoedukasi dan 1,334 diberikan kaunseling. Sementara itu, untuk pemantauan kepatuhan, Unit Inspektorat dan Perundangan JKNS telah memeriksa 865 premis dalam operasi bersepadu Perintah Kawalan Pergerakan. Hasil pemeriksaan mendapati sebuah kedai makan di daerah Sandakan tidak mengamalkan penjarakan sosial. Sehubungan itu, kedai berkenaan telah diarah tutup di bawah Seksyen 18-1-F Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah agar rakyat bersedia melakukan pengubahsuaian untuk menerima budaya kerja, sosial dan budaya hidup baharu susulan penularan wabak COVID-19. Titah baginda budaya kerja dalam usaha membendung penularan serta meminimumkan pendedahan terhadap virus bakal merubah tingkah laku dan norma sosial yang juga bakal melahirkan kebiasaan baharu. Cara bekerja, cara berurus niaga, cara mengurus kewangan, cara beribadah, cara kerayaan, cara berrekreasi dan cara menjalani kehidupan seharian akan berubah. Minda warga hendaklah bersedia melakukan pengubahsuaian untuk menerima budaya kerja, budaya sosial dan budaya hidup yang baru. Sultan Nazrin bertitah demikian ketika merasmikan mesyuarat pertama tahun ketiga Dun Perak di bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh sebagai menghargai jasa serta pengorbanan barisan hadapan dalam memerangi penularan COVID-19. Sultan Nazrin turut mengajak semua adun serta yang berada dalam dewan berdiri dan memberikan tepukan gemuruh sebagai tanda apresiasi kepada wira-wira negara. Keputusan Presiden Operasi Standar SOP berkenaan kebenaran solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dijangka diketahui Khamis ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjelaskan garis panduan mengenainya dibincang dan diperhalusi dalam satu mesyuarat petang ini. Beliau berkata keputusan itu kemudian akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja. Jadi besok masuk kabinet meeting akan persembahkan kepada Tuanku Agong, kepada Majlis Raja-Raja dan akan dibincang sebagaimana kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, diperhalusi satu-satu insya-Allah. Beliau berkata demikian pada program Inspirasi Musaadah Ramadan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Dewan Budiman Kompleks Penjara Tapah. Beliau juga memberitahu pihaknya akan membincangkan mengenai solat sunat Hari Raya Aidilfitri dalam tempoh terdekat dengan lebih terperinci.
Selepas mendapat perkenan Tuanku Raja Muda Perlis selaku Yang di-Pertua MAIPS, Perlis bakal melaksanakan solat Jumaat di 102 masjid berpandukan syarat yang dikeluarkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat MAIPS. Menerusi tata cara pelaksanaannya ditetapkan 12 individu dibenarkan termasuk imam dan kesemua mereka perlu menjalani saringan pemeriksaan suhu badan. Selain itu, mereka juga perlu mengambil wuduk dari rumah, memakai penutup hidung dan mulut serta mematuhi jarak sosial 1 meter. Keputusan yang dibuat jelas Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, berlandaskan mazhab yang membenarkan solat Jumaat dalam keadaan tertentu, terutama melaksanakan syariat solat Jumaat. Jadi kita keadaan seperti ini, kita melihat pandangan-pandangan fiqh yang lain, dia membolehkan untuk kita laksanakan. Keluasan fiqh ni membolehkan perkara-perkara yang sukar dilaksanakan di dalam keadaan seperti ini. Dia panggil al-amru idza dhaq ittasa'. Dia panggil sesuatu perkara apabila dia sempit, dia akan diluaskan apabila keadaan mendesak. Ya. Beliau berkata demikian ketika hadir majlis penyerahan pengimbas suhu kepada masjid yang disempurnakan Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullah di Istana Arau. Solat Jumaat yang bermula 15 Mei ini digalak dilakukan di kawasan lapang dan terbuka serta jangka masa solat diringkaskan kepada 15 minit. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di seluruh Malaysia di mana saja anda berada. Tanggungjawab anda sangat besar dalam perawatan pesakit tanpa mengira tempat dan waktu. Sesungguhnya jururawat adalah tulang belakang sistem kesihatan negara. Terima kasih di atas sumbangan dan komitmen anda sebagai barisan hadapan dan belakang tabir di dalam peperangan kita untuk membendung penularan wabak COVID-19. Sambutan Hari Jururawat pada 12 Mei setiap tahun merupakan pengiktirafan di atas sumbangan jururawat sebagai wira dan wirawati negara. You are the unsung heroes. Kita teruskan perjuangan kita. Kita teguh bersama. Kita mesti menang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada jururawat di seluruh negara atas jasa, bakti dan sumbangan mereka. Baginda berdua menghargai khidmat dan pengorbanan para jururawat yang bekerja tanpa mengira masa bersama petugas barisan hadapan yang lain dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Kenyataan dalam laman Instagram Istana Negara memaklumkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri amat menyanjungi perjuangan jururawat yang bekerja keras dan mempunyai semangat kental sepanjang krisis COVID-19. Seri Paduka Baginda menghargai komitmen dan dedikasi tinggi para jururawat dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas merawat pesakit. Baginda bertitah, jururawat adalah antara aset penting bagi Kementerian Kesihatan dan negara. Dalam pada itu, menerusi satu rakaman video berdurasi 2 minit 27 saat pada laman Instagram yang sama, Raja Permaisuri Agong bertitah, jasa jururawat yang sanggup mengetepikan nyawa sendiri bagi merawat pesakit COVID-19 dihargai. Baginda mendoakan kesejahteraan jururawat yang telah berkhidmat dengan ikhlas tanpa mengira bangsa dan agama. Saya tabik kepada semua nurses-nurses yang menjalankan tugas yang begitu berat ini, ya. Tak kira kesihatan mereka sendiri. Dan saya berdoa semoga anda semua sihat walafiat, tidak dijangkiti, dan kita sama-sama kita semua memainkan peranan untuk menghentikan rantaian COVID-19 ini. Raja Permaisuri Agong turut menzahirkan ucapan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua petugas barisan hadapan yang beragama Islam.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan pengorbanan yang dilakukan jururawat ketika negara sedang berhadapan wabak COVID-19 adalah suatu tindakan yang sangat terpuji. Menyifatkan jururawat sebagai wira dan wirawati negara, Tan Sri Muhyiddin dalam ucapan sempena Hari Jururawat Sedunia menarik perhatian. Tidak ramai rakyat Malaysia yang memiliki kecekalan dan kesabaran seperti mereka untuk berhadapan dengan situasi kerja yang begitu mencabar dan berisiko tinggi. Menerusi catatan dalam laman Twitter dan Facebook, Tan Sri Muhyiddin pada masa sama merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada para jururawat di seluruh negara terhadap usaha keras mereka selama ini. Disambut pada 12 Mei setiap tahun, Hari Jururawat Sedunia pada tahun ini bertemakan A Voice to Lead, Nursing the World to Health. Ketua Pembangkang Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor hari ini mengumumkan sokongan 23 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN untuk pembentukan Kerajaan Negeri Perikatan Nasional. Ia sekaligus akan menamatkan pentadbiran Kerajaan Negeri di bawah Pakatan Harapan pimpinan Datuk Seri Mukhriz Mahathir. Dalam sidang media mengenainya, Muhammad Sanusi yang juga ADUN Januari memaklumkan 6 ADUN daripada PH telah menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional iaitu 4 daripada Bersatu dan 2 PKR. Ia menjadikan 23 ADUN menyatakan sokongan termasuk 15 daripada PAS dan 2 daripada Barisan Nasional berbanding hanya 13 ADUN menyokong PH. Muhammad Sanusi turut memaklumkan kepimpinan telah bersetuju untuk mengemukakan hanya seorang calon Menteri Besar untuk diperkenankan Sultan Kedah dalam tempoh terdekat. Dalam pada itu, program sumbangan sentuhan kasih untuk petugas Barisan Hadapan COVID-19 dan golongan kurang berkemampuan di Negeri Sembilan hari ini melibatkan syarikat korporat serta Kedutaan Arab Saudi di Malaysia. Penyerahan disampaikan Yayasan Petronas kepada Menteri Besar Negeri Sembilan untuk diagihkan kepada 200 keluarga asnaf di Parlimen Seremban serta Dun Sikamat. Petronas turut menyampaikan 150 set PPE, 188 unit penutup muka N95, 1,600 unit penutup hidung dan mulut serta 200 unit penutup kepala kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Sumbangan disampaikan Pengurus Besar Petronas Wilayah Selatan Sazli Zakaria. Dalam majlis ini juga atas agama Kedutaan Arab Saudi ke Malaysia, Sheikh Abdul Rahman Al-Rubayan turut menyampaikan 3,000 pak juadah berbuka puasa yang akan disalurkan secara berperingkat kepada petugas-petugas Barisan Hadapan di Negeri Sembilan. Agihan itu juga dibuat di bawah program Iftar Penjaga Dua Kota Suci yang merupakan sebahagian sumbangan tahunan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz. Baik saudara, laporan tadi mengakhiri berita wilayah. Terus patuh perintah kawalan pergerakan dan tidak keluar rumah jika tiada keperluan. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum dan salam sejahtera.